Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa-bangsa mekanika di luar sana. PKPB dilaksanakan di Lembah Kelang, maknanya kita orang pun tak boleh bergerak. Sebab SOP untuk shooting dekat luar ni dia tak keluar lagi, jadi kami pun ragu-ragu, tak berani sebab Roblox pun banyak kan. Jadi hari ni kita decide stay kat office, kita shoot dekat office je lah. Tapi sebelum tu, tolong subscribe, like, tekanlah button lonceng tu. Berita baiknya, pihak media kat Malaysia, Motori Media dah dapat invitation untuk tengok Mitsubishi Xpander esok. So esok kita akan tahu spesifikasi penuh dia lah. Dalam dia color apa dia ada, function-function yang dia ada kan. Tapi sebelum tu, sedap pula keripik ni. Keripik apa ni? Cheese crisp. Cheese kuti. Wah, dia ada Facebook, dia ada Instagram. Sedap pula ni abang beras yang pergi beli ni. Tak tahu dia beli kat mana. Jangan lupa tu, sambung tengok Xpander tu. Okey, jadi apa sebenarnya Mitsubishi Xpander ni? Okey, Xpander ni sebuah mini MPV yang dibuat oleh Mitsubishi untuk pasaran luar Jepun. Dia didesain dan dibuat di Indonesia khusus untuk pasaran-pasaran, senangnya negara dunia ketiga lah, yang mana jalan dia tak apa cantik, yang kereta dia agak-agak mahal untuk MPV saya penuh. Jadi Xpander ni direka untuk pasaran yang penting. Contohnya macam Indonesia ni memang dimonopoli oleh Avanza lah dan Livina masa tu. Jadi dia sampai lewat masa tu 2017. Tapi walaupun dia sampai lewat dan terakhir di kalangan compact MPV, dia punya impact jualan dia tu sangat memberansangkan. Kemudian dia dieksport ke Filipina, Thailand dan juga Vietnam. Sama juga, dia punya sambutan dia sangat bagus. Padahal kereta ni, MPV ni sebenarnya agak basic. Dia engine 1.5 4 cylinder injection, 105 horsepower, 141 Nm, 4 speed gearbox saja. Tak ada apa sangat kereta ni pun. Tapi kenapa? Number 1. Yang pertama, saiz. Kalau kita letak side by side, contohnya kita letak BRV, kita letak Arus, kita letak Livina, kita letak Rush, kita letak Xpander. Side by side dia tidak nampaklah berbeza sangat sebab semuanya dalam satu kelas. Tapi realitinya memang Xpander ni dia punya wheelbase dia yang paling panjang, 2775mm. Lebih panjang daripada yang sebelum tu, iaitu Arus 2685mm. Jadi apa kelebihan wheelbase panjang ni? Bila jarak roda tu depan dengan belakang panjang, dia boleh positionkan bahagian dalam tu dengan lebih bebas. Engineer boleh letak seat tu sama ada ke depan sikit, ke belakang sikit, lantai dia lebih luas dan tempat penyandar dia mungkin ke belakang sikit. Itu menjadikan Xpander ni seat baris ketiga dia merupakan seat yang paling luas di kalangan MPV yang kecil dalam kategori dia tu. Itu memang tak dinafikan lagi sebab banyak media luar yang dah ada market kereta ni, review dia tetap mengatakan yang third row Xpander ni adalah yang paling luas dan paling selesa untuk orang dewasa. Number 2. Praktikal. Ciri-ciri praktikal ni dia sebenarnya berkait rapat dengan saiz tadi. Okey, yang tu kita ulas kemudian. Apa yang saya nak bagi tahu, kereta ini interior dia untuk pasaran Malaysia sahaja, dalam dia nanti akan jadi warna hitam. Itu confirm, memang CEO Mitsubishi sendiri dah bagi tahu untuk Malaysia dia akan bagi fabric hitam atau mungkin kulit lah untuk high spec kan. Itu kita tak pasti lagi lah, masih spekulate. Untuk sebuah MPV 7-seater sebenarnya memang sangat praktikal dalam tu color gelap. Sebenarnya kalau buat color-color cerah macam Livina, Avanza, first model, itu adalah satu dosa besar engineer yang buat. Bayangkan budak-budak duduk belakang minum Milo tumpah apa semua, memang susah gila nak cuci. Dan walaupun dengan interior hitam tu, katanya Mitsubishi nak bagi fabric yang bagus, yang berkualiti tinggi. Number 3. Yang ketiga, reliability. Okey, macam ni kita nak bagi dia sebuah kereta yang reliability sedangkan kereta tu sendiri orang tak pakai lagi? Maksud saya macam ni, dia keluar pada 2017, okey, first model. Tapi untuk pasaran luar, dia facelift untuk model 2020. 2020 ni yang itu yang kita dapat. Maksud saya tadi, daripada 2017 sampai 2019, semua masalah-masalah kecil, kebiasaannya market-market yang dah test tadi, dia dah jadi tikus makmal untuk model-model first model ni. Jadi masalah-masalah kecil itu semua dah diselesaikan
oleh pasaran-pasaran luar. So most probably kita akan dapat kereta yang dah direktifikan semua masalah-masalah yang ada pada model ni, yang mungkin timbul pada model-model awal. Sebab apa yang kita terima untuk model pasaran Malaysia ialah model facelift 2020. Dan seperti yang kita tahu, kereta ni memang dia tak ada teknologi-teknologi yang terlalu canggih sangat. Normal untuk MPV yang harga dia sub 100,000 ni. Jadi dia cuma ada enjin 4 cylinder, for automatic transmission, EFI. Tak ada benda-benda yang complicated, yang rumit, yang mungkin mendatangkan masalah elektronik kemudian ke. Tak ada tuan-tuan. Jangan risau. Number 4. Yang keempat. Ciri keempat dia. Sebab keempat dia. Sebab dia sporty. Suka atau tak suka, kita terpaksa akui bahagian depan Mitsubishi Xpander ni memang bentuk dia sangat luar biasa, sangat lain daripada yang lain. Kalau kita letak pesaing-pesaing dia kiri dengan kanan, kita akan tengok muka depan Xpander ni sangat sporty. Payah sebenarnya kita nak buat bentuk sporty pada sebuah MPV. Sebab MPV ni dia one box, dia panjang macam tu kan. Jadi susah, kecuali saiz dia betul-betul besar macam Alphard Vellfire. Tapi kalau saiz-saiz kecil, okey, cuba kita tengok contohnya macam Mazda Biante. Dia nak terapkan nilai-nilai Mazda design tu, jadi pelik jadi kereta tu. Tengok Livina Cross contohnya kan. Jadi pelik macam terkangkang duduk macam tu kan. Tapi Xpander dia datang dengan dynamic shield design yang memang terbaik. Dan apa yang menjadikan Xpander pasaran Malaysia ni lebih sporty ialah sebab kita dapat yang variant facelift. Facelift ni dia beza dekat bahagian grill depan dia lebih cantik, rim dia design baru, dan satu lagi saya lupa, saya kena tengok note. Lupa, dia dah datang dengan headlamp yang LED. Alza bila nak tukar LED? Number 5. Yang kelima, ini yang paling ditunggu-tunggulah, iaitu harga. Harga memang tak keluar lagi buat masa ni, tapi kita boleh spekulate lah. Sebab Mitsubishi Motors Malaysia ni memang kita tahu dia orang sangat bijak manipulate jual harga yang sangat munasabah untuk setiap model dia. Kita boleh tengok harga ASX, harga Outlander 7-seater 130 lebih. Dulu dia pernah jual Mitsubishi Groundless full size MPV daripada Japan cuma 160,000 je tuan-tuan. Sedangkan 160,000 masa Mitsubishi jual tu, Honda cuma boleh beli Stream, which is satu level di bawah Grandis. Itu dari segi harga. So untuk Mitsubishi Xpander ni, kami rasa harga dia mungkin dijual sekitar 80 ke 90 ribu ringgit berdasarkan spek semasa yang kita dapat tengok dekat Indonesia dan juga pasaran luar lah, untuk jualan sebelum hujung tahun. Maksudnya dengan SST exemption tu lah, probably harga dia boleh dapat 70 lebih. Dan untuk siapa yang nak cari MPV 7-seater bawah 100,000, berbaloi lah, tunggu, senang cakap. Okey, ramai yang tanya kami, patut ke kena tunggu ni Abang Japar? Jadi soalan tu saya rasa kita kena bagi dekat seorang warga emas untuk menjawabnya lah. Saya rasa dia lebih layak sebab dia seorang lelaki yang kacak dan berusia. Bang, masuk, cakap sikit. Apa dia? Pendapat aku, Mitsubishi Xpander. Orang tanya ni, dia orang pembaca ni tanya ni. Aku sukalah kereta ni, Pak. Best. Lah, itu je cakap. Lah. Okey, lagi satu ramai yang tanya, kenapa Mitsubishi ni lambat sangat buat? Pandai ke dia orang ni buat MPV? Macam ni lah. Daripada dulu, sebelum kehadiran Alphard, S5, Livina, Wish apa semua tu, Mitsubishi dah awal dah buat MPV dulu. Dia dah awal buat van dulu. Kalau siapa masih ingat, Mitsubishi Delica. Tapi selepas tu dia ada Grandis, Chariot, Space Wagon, macam-macam MPV dia buat. MPV kecil ada. Untuk pasaran Japan, dia pernah buat MPV nama dia Mitsubishi Beyond. Dia pakai Lancer Mirage tu, dia panjangkan jadi 7-seater MPV compact. Memang dia agak rare. Saya rasa tak ramai orang pernah tengok. Tapi jangan takut, Mitsubishi memang pandai buat 7-seater. Even dia punya Pajero yang tahun lepas Merdeka dulu pun semua ada 7-seater. Jangan takut. Mitsubishi dari segi teknologi, dari segi ketahanan, reliability dia memang tak ada masalah langsung lah. Itulah saja ulasan kami pada hari ini. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng dan komenlah beramai-ramai di bawah sana untuk memenangi tiket ke Legoland Mentaka.